wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhana qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah dengan terjaganya kita pada subuh pagi tadi, alhamdulillah, akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beramal soleh lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah, orang yang beriman. Keimanan dalam arti kata kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Nabi Rasulullah, kita yakin dengan sunnah-sunnahnya, dengan sirah perjuangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan hari lagi untuk kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma ballaghna Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, hidupkanlah kami ke dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan hari yang ke-23 pada bulan Jumadal Akhir ini akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para muslimatnya bersama dengan para isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Perjalanan Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian dan juga pengajiannya daripada As-Siratul Nabawiyah yang telah pun dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai, dan alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-5, dalam nombor yang ke-8, semasa remajanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam pengajian yang lalu kita dah belajar bagaimana pada waktu kecil Nabi yang cukup baik dalam peristiwa Hajarul Aswad. Dan pada hari ini insya-Allah kita nak belajar bagaimana kisahnya remajanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah orang yang jujur, orang yang amanah. Sebab itu 4 sifat Nabi. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatanah. Apa makna menyampaikan? Apa makna amanah? Orang yang jujur. Maka ini yang kita katakan dari kecil lagi, dari remaja lagi, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi orang yang jujur, sudah menjadi orang yang amanah. Sebab itu tuan-tuan ni ada kawan-kawan
Kawan-kawan kita ni ada yang berubah lambat sikit. Lambat sikit ni ada juga sunnah sahabat yang lambat sikit. Siapa sahabat yang lambat sikit? Antara sahabat yang nak banding Osman, lambat sikit. Dan semua orang kenal Umar. Jaguh gusti, kaki gaduh. Orang yang kasar perwatakannya. Tapi alhamdulillah bila dia masuk Islam, Nabi jamin dia sebagai siapa lagi yang lambat? Antara sahabat yang paling lambat antaranya ialah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ni masuk Islam 8 Hijrah. Lagi 2 tahun sebelum Nabi nak wafat, baru Abu Sufyan masuk Islam. Lambat sangat. Dan 2 tahun sahaja bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun je. Tapi Nabi iktiraf Abu Sufyan, man dakhala ila baiti Abu Sufyan. Barang siapa yang berada dalam rumah, masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan Mekah. Ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu tu pembukaan kota Mekah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya Abu Sufyan lambat masuk. Umur Nabi masa itu dah 61 tahun. Diiktiraf oleh Nabi, man dakhala ila baiti Abu Sufyan. Siapa yang berada dalam rumah Abu Sufyan, siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, fahuwa, maka dia akan selamat. Bukan sekadar nak cerita Abu Sufyan selamat. Ghanimah. Bahagikan ghanimah. Ghanimah ni apa dia? Harta. Nabi panggil seorang ketika itu. Nabi mulakan dengan orang-orang Mekah. Nabi panggil orang Mekah seorang. Tak habis panggil lagi, belum lagi habis bahagi harta, tiba-tiba datang Abu Sufyan. Ya Rasulullah, kaifali? Kata Abu Sufyan. Ya Rasulullah, aku macam mana ya Rasulullah? Orang lain beratur ni, tunggu giliran, tunggu Nabi panggil. Tiba-tiba muka tak malu. Beratur je lah, tunggu je lah Nabi panggil nama seorang-seorang. Ni Abu Sufyan. Tuan-tuan, tapi Nabi iktiraf Abu Sufyan. Nabi ambil segenggam tali. Banyak ketika itu. Serah pada Abu Sufyan. Ustaz, tali apa? Ada rega tali tak? Tali yang terikat padanya unta. Sahabat kira rupanya Nabi bagi pada Abu Sufyan 100 ekor unta. Baru masuk Islam semalam ya. Abu Sufyan masuk Islam semalam, malam sebelum pembukaan kota Mekah. Hari ni dia datang jumpa Nabi, muka tak malu, tanya, ya Rasulullah, aku tak dapat ke? Nabi bagi dia 100 ekor unta. Layan Abu Sufyan, Nabi bagi 100 ekor unta. Jadi sahabat-sahabat yang di belakang ni dah mula kira-kira. Kalau Abu Sufyan yang baru masuk Islam semalam pun dapat 100, aku? Oh, mau 1000 tanya. Abu Sufyan baru masuk Islam semalam. Hari ni dah dapat 100 ekor unta. Lambat. Tapi Nabi iktiraf Abu Sufyan. Dan tuan-tuan, seronok Abu Sufyan. Balik nyorongin dia. Senyum nyorongin dia.
nyong-angin juga. Bila kerja nak datang? 20 hari bulan. Dia moderator. Nyong-angin juga. Tanya. Kata nyong-angin Abu Sufyan. Seronok dapat 100 ekor unta. Mahal unta ni macam oi. Kita korban tahun lepas, lembu, naik rega sikit RM50 daripada tahun sebelum itu. Pun dah marah lah. Apa ni? Naik rega, lembu korban. Tapi rupa-rupanya unta mahal. Cuba bayangkan, unta mahal tu Nabi bagi 100 ekor. Nyong-angin tak dan apa-apa. Nabi bagi, tak dan habis, tiba-tiba datang lagi Abu Sufyan. Ya Rasulullah, katanya. Wahai Rasulullah, hadza ibni, ini anak aku, Muawiyah ismu, namanya Muawiyah. Wa kaifa huwa? Dia tak dapat ke? Katanya. Minta lagi macam oi. Punya bahasa kita ni apa? Muka tak malu betul. Minta. Bawa anak. Tadi dah dapat 100. Cukuplah. Bahagilah dengan anak. Anak ni dapat 5 ekor. Anak ni 5 ekor. Anak ni 5 ekor. Bini ni 10 ekor. Bini. Tapi bolehlah cukuplah 100 tu. Banyaklah tu. Kalau kita korban 100 ekor unta ya pakcik ya. Kampung Cik Zainal ni. Makan tak habis rasanya. Banyaklah tu, daging unta ni besar-besar. Badannya, dagingnya banyak. Mungkin puluh, ratus kilo kot, 100 kilo Allah Alam, saya pun tak tahu. Namanya, tak pernah lagi tengok korban unta macam mana. Tapi nak tunjuk ceritanya, Nabi ambil segenggam tali. Serah pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Bagi, dan tangan Nabi yang mulia di dada Abu Sufyan sambil berdoa khas. Bukan pada Abu Sufyan, pada Muawiyah bin Abu Sufyan anaknya, sambil berdoa khas untuk Muawiyah. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, adik-adik nanti ada rezeki pergi belajar di Arab, kita akan dapati jubah orang Arab ni macam-macam. Salah satu jubahnya, dia terbuka di bahagian dada. Dia poket, apa nama benda ni? Collar ya? Collarnya tu dia terbuka. Muawiyah bin Abu Sufyan balik rumah, ambil gunting di tempat yang telah dipegang oleh Nabi Rasulullah. Sahabat tanya, wahai Muawiyah, kenapa kamu gunting baju kamu? Semua baju dia gunting. Aku tak nak walau ada satu benda pun yang menutup dada yang pernah dipegang oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hebat Muawiyah. Sebab ayahnya diiktiraf oleh Nabi Rasulullah, Abu Sufyan, masuk Islam lambat. 2 tahun sebelum Nabi wafat baru. Kalau ada kawan-kawan kita yang dah tua, dah pencen, baru datang surau masjid, jangan perli-perli. Boleh jadi Nabi iktiraf seperti mana Nabi iktiraf Abu Sufyan. Jangan perli, patutlah semalam hujan lebat kau katanya. Ini kawan kita ni baru nampak muka di masjid katanya. Baru nampak muka di surau. Jangan perli. Saya ada pengalaman perempuan, ada seorang kawan tak pernah mari surau. Duduk puluh tahun dah di satu taman, kami setaman. 10 tahun tak jubah yang macam Muawiyah tu, dia terbuka bahagian dada, lengan pendek tu. Dia datang pakai jubah dengan bini.
Malam tu juga dia kena perli dengan kawan-kawan. Ya Allah, Rabbi, lama tak nampak gini. Hujan ribut, taufan lah. Sampai hari ini. Dan sebab tu jangan perli. Boleh jadi dia ni macam Abu Sufyan, lambat sikit. Tapi Nabi iktiraf orang yang begini. Di kawan-kawan kita zaman-zaman sekolah dulu ya, zaman-zaman khoja, tak pakai tudung, tak tutup aurat, boleh jadi lambat sikit. Seperti mana Abu Sufyan. Sebab itu, kerja kita ialah hanya untuk berdakwah. Bukannya kita ini nak jatuhkan hukum. Jangan. Sebab Nabi Rasulullah iktiraf Abu Sufyan pedang khas untuk bunuh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita panjanglah pula tuan-tuan ya. Baik, sambung tuan-tuan ya. Yang pertamanya jujur dan amanah. Jadi Nabi Rasulullah sejak kecil, sejak remaja lagi memang dah jujur, memang sudah amanah. Dan memang sudah menjadi pengetahuan umum tentang baik pergaulannya, menepati janji, bertingkah laku lurus, dan baik sebutan orang terhadapnya. Jadi Nabi ni baik sampai jadi bualan orang. Kalau sembang. Jadi kita ni adik-adik nak jadi macam tu lah. Biar orang sembang tentang kita tu baik. Jangan orang sembang, masa di Baitul Diak dulu, inilah yang paling lambat sekali bangun subuh dia lah. Jangan kopi itu pula sembang. Inilah yang makan banyak ni, orang lain seketui ayam, dia 2 ketui ayam. Jangan sampai macam tu. Jangan tengok kawan. Duduk asrama biasalah. Kalau ada lebih tak apa. Tapi kalau ada kawan-kawan yang tak makan lagi, duduk asrama makcik. Saya duduk asrama 5 tahun. Tahun duduk. Ni punya nasi lemak. Nasi lemak sampai pilih telur sebiji. Telur rebus sebiji. Jadi syok makan telur rebus sebiji ni. Habis makan sepinggan, beratur lagi. Orang lain tak beratur lagi. Orang lain duk tengah mandi, tengah baru balik daripada masjid. Kita dah 2 kali beratur lah. Pasal apa? Sebab nak makan sepinggan lagi. Kita dah ambil ahak-ahak orang. Jadi kalau kita tunggu, orang semua dah habis makan, ada lebih, tak apa. Ada masalah. Tapi kalau kita ambil hak orang, kita risau, kita dah makan perkara. Tentang kebaikan Nabi Rasulullah. Jadi biar kita ni makcik-makcik, orang sembang tentang kita, siapa? Makcik sekian-sekian. Bagus makcik ni. Pergi surau aja, pergi masjid aja, sedekah banyak. Walaupun gelap, mahnya banyak, tapi orangnya kaki masjid, kaki surau. Biar orang sembang baik tentang kita seperti mana orang bersembang baik tentang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menyebabkan, sambung lagi, inilah faktor yang menarik hati Sayyidatina Khadijah. Ini cara sebutnya. Sayyidatina Khadijah. Untuk menyerahkan harta perniagaannya dibawa bersama rombongan niaga ke kota Busra ataupun Basrah pada setiap tahun. Nabi perniagaan, bawa barang niaganya, reganya ribu-ribu reganya. Sekali pergi meniaga ni, bawa barang ribu. Harga barang tu beribu dinar. Jadi Khadijah dia tak.
Hanya orang-orang terpilih. Antara yang terpilih ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab. Ni antara orang yang terpilih. Kenapa terpilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah ni? Sebab kejujuran. Tak pernah menipu. Tak pernah curi. Tak pernah ambil. Ni Nabi Rasulullah. Tuan-tuan, hebat. Sebab tu kita pun nak kena jadi macam ini. Jadi sebab tu kadang-kadang makcik-makcik, kadang-kadang suami saja test saja. Letak duit letak dalam poket. Jadi basuh-basuh baju tu nak sereka-sereka baju, kita pun rasa dia khotah ni, kita tengok-tengok selut-selut 50. Alhamdulillah rezeki katanya. Kita pun ambil masuk beg duit kita. Kadang-kadang suami saja nak tengok. Bayar balik. Sebab nak jadi amanah tadi, kejujuran. Kalau dia bagi lain cerita. Suami pun jenuh mencari, mana duit aku tadi? Ada nampak ke? Tanya. Entah, tanya. Abang letak mana? Tanya. Oh, tanya pula. Padahal dah ambil dah masuk beg duit tu. Tanya. Jadi kejujuran ni perlu ada. Tapi itu hanya tertakluk kepada suami yang kita katakan tidak mengabaikan nafkah. Dia ada satu kisah. Masa mula-mula masuk Islam. Bila masuk Islam, isteri Abu Sufyan datang mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal adakah boleh aku mengambil sedikit harta suamiku? Bini dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tak boleh aku ambil duit suami aku ni? Nabi pelik dengan soalan ni, kenapa nak ambil? Maka isteri Abu Sufyan kata pada Nabi, dia mengadu pada Nabi seorang je, tak ada mengadu pada orang lain, tak cerita masuk WhatsApp, masuk Facebook, tak ada. Hanya pada Nabi Rasulullah, ya Rasulullah, laqad kana bakhil sangat-sangat, kedekut, yang amat-amat kedekut katanya. Dia mengadu dengan Nabi, bolehkah aku ambil sekadar keperluan? Nabi kata boleh. Contohnya, hari ni nak masak apa? Nak beli ayam seekor. Jadi kita cari-cari dalam beg duit suami tu adalah RM15. Ambil RM15 beli ayam. Pasal apa? Sebab suami tak bagi duit. Sekarang balik suami tanya pula, masak apa hari ni? Lapar ni. Makan tak? Duit tak bagi. Serupa order lah tuan-tuan ya. Ordernya nak makan kambing. Awak masaklah kambing. Tapi kalau makan nasi putih tak sedap, kena nasi biryani gitu. Ya Allah Rabbi, request macam-macam, macam order di kedai. Kita pun minta duit. Mainlah sikit duit bang nak beli kambing. Nak beli beras basmati tu. Tu aku letak atas meja tu. Kita pun nak beli. Tengok atas meja RM10 bagi. Atas RM10 beras basmati pun tak lepas, kambing pun tak lepas. Apa nak dibeli? Minta bukan main, kambing, kurma, siakap, 8 rasa. Apa lagi? Oh, macam-macam mintanya. Ayam goreng berempah. Tapi bagi RM10. Mana mau? Apa? Maka ketika itu Nabi Rasulullah kata, boleh. Sekadar keperluan. Ambil sekadar keperluan. Di pakcik-pakcik, esok pagi hilang duit kita. Ini yang ambil, tak ada orang lain. Cek balik, dah bagi ke belum semalam, hari ni dah bagi ke belum, cukup ke tak cukup bagi. Barang mahal ni tak, setakat bagi RM20, RM30, tak cukup. Jadi nak ceritanya apa? Tuan nak ceritanya,
bagaimana jujurnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal dah jujur, tak curi barang Khadijah. Tak ambil barang Khadijah. Berapa yang diambil, berapa untung yang dapat, berapa duit dia yang dapat, itulah diberi pada Khadijah. Bos, masa itu belum kahwin lagi, bos. Jadi bagi pada bos. Ni pelik sebab orang lain meniaga barang yang sama. Katalah modal 1,000, orang lain pun modal 1,000, Muhammad pun modal 1,000. Katalah ya, kita buat perumpamaan macam itu. Jadi bila balik, orang lain dapat untung 500. Pulang pada Khadijah, ya Khadijah ni 1,500. Tapi Nabi bawa balik untung 2 kali lipat. 2 kali ganda. Kalau modal 1,000, bawa balik 2,000. Wahai Khadijah, ni 2,000. Hasil perniagaan. Penin Khadijah. Tapi orang lain untung sikit, tapi Muhammad untungnya lebih. Tuan-tuan cuba tengok di situ, setelah baginda kembali ke Mekah, Khadijah telah diceritakan oleh hambanya yang bernama Maisarah tentang kejujuran, keikhlasan baginda di samping melihat keuntungan yang besar pada kali itu. Lantas beliau melipat gandakan lagi bayaran kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila untungnya banyak, Khadijah bayar gaji lebih sikit. Orang lain tak dapat. Muhammad dapat lebih, Muhammad dapat bonus, kami tak dapat. Bila cek, oh orang lain menipu. Patutnya untungnya 1,700, dia bagi 1,500, 200 masuk poket. Nabi tak buat begini. Nabi dapat berapa, itulah yang Nabi serah. Sikit pun Nabi tak ambil. Sebab itu bila ditanya kepada pembantunya Maisarah tadi, bila cerita Maisarah kepada Khadijah, Muhammad ni bagus, Muhammad itu, maka ketika itu terbuka hati Khadijah. Apa yang terbuka hatinya? Terbuka hatinya untuk mempersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil Muhammad. Sedangkan sebelum daripada ini sudah ada 2 orang suami pada Khadijah dan kedua-duanya meninggal dunia. Khadijah ni pernah kahwin 2 kali dan setiap kali kahwin suaminya meninggal. Kahwin sekali lagi suami meninggal. Sampai umur 40 tu tak ada hati dah. Tak ada niat dah nak kahwin, tak ada dah. Malah lepas daripada 2 suami meninggal, ada 2 orang datang meminang. 2 orang datang meminang Khadijah. Siapa 2 orang ini? Yang pertamanya ialah siapa yang kedua? Yang kedua ialah Abu Jahal. Ataupun nama yang sebenar ialah Amru bin Hisham. Datang pinang Khadijah. Tapi tiba-tiba Khadijah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tu yang Abu Lahab marah sangat tu. Pinang tak dapat. Marah. Ni salah satu punca kenapa Abu Lahab marah sangat pada Nabi Rasulullah tu. Bab Islam satu hal, bab Nabi satu hal, bab berebut tu, berebut Khadijah. Tak dapat. Apa? Berebut awet. Tak dapat. Tu yang Abu Jahal marah sangat. Amru bin Hisham marah sangat.
sampaikan cakap Abu Jahal di atas bukit Sofa. Tabat selaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Dicelakakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab marah, dendam dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan ni, kita ni kena jujur. Baik Islam pada suami, pada bini. Bini saya tahu nombor. Saya WhatsApp. Ni nombor kad Maybank, ni nombor kad Bank Islam. Dua bank. Duit tak ada. Tapi dia tahulah, tuan-tuan ya. Dia tahu, nombornya dia tahu. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan ya. Kita nak katakan bahawa bagaimana kejujuran Nabi Rasulullah. Gaji berapa? Jangan tipu, bang gaji berapa? Sikit aja, 1,000 lebih. Tiba-tiba bini jumpa payslip. Adakah lagi payslip sekarang? Slip gaji tu ya. Bini jumpa 3,000 gajinya. Hari tu tanya kata 1,000 lebih aja. Rupanya nak ngelak beli puluk dakar. Lupa dah. Nak ngelak beli puluk dakar, cakaplah gaji 1,500 aja, rupa 3,000, 4,000 gajinya. Hai, tuan jujur. Nak bini pun kadang-kadang bukan nak sangat duit kita ni, setengah yang dah kerja ya. Memang dia pun ada duit. Tapi nak tunjukkan bagaimana kebersamaan. Tak apa. InsyaAllah tadi. Jadi jujur tuan ya, jangan menipu. Dengan anak-anak pun kadang-kadang jangan menipu tuan. Dengan anak-anak cucu ni. Opah dulu katanya. Kalau di kampung, opah lah yang paling masak sedap sekali. Habis pepok rumah. Ni bulan 2 nak balik lagi makcik oi. Bulan 2 ni cuti lama lagi. Sebulan setengah cuti sampai bulan 3. Cutinya habis. Cucu balik habis. Kerja masak duduk di dapur je kerja. Ayah dulu pemain bola sepak macam Ronaldo tu lah. Oh sembang bukan main. Nyepak bola pun jatuh terlentang. Tapi dia tak jujur tu nak tunjuk gah pada anak cucu dia. Jadi tuan-tuan ya, tak apa tuan-tuan. Kita jujur tak apa, insya-Allah. Tak pandai kata tak pandai, tak tahu kata tak tahu tuan-tuan ya. Macam saya pun bukan pandai semua tuan-tuan, tak pandai semua. Saya kalau dua bab saya tak pandai. Yang pertamanya bab kehebatan Pius Said. Bab faraid. Pius Said bagi tu buku tu kat saya baca buku apa tak faham. Tak reti. Ustaz dulu tak belajar ke? Belajar. Saya ambil diploma syariah dulu ada. Subjek faraid ada. Lulus ke apa ya Ustaz? Lulus. C makcik. C. Tak pandai saya buat faraid ni. Memang tak reti. Jadi kita ni bukan pandai-pandai semua. Ada benda kita pandai, ada benda kita tak pandai. Ada benda kita boleh, ada benda kita tak boleh. Jujur. Tanya. Jadi kalau orang ajak, Ustaz, mari ngajar masjid sekian, surau sekian, ngajar apa? Faraid. Tak. Panggillah Pius Said ke siapa-siapa ke orang yang lebih pandai. Masaklah ini. Boleh. Boleh saja. Siap-siap tak sedap. Salah apa yang cara masak. Masak terpoyak ditumisnya bawang dulu, bubuhnya minyak dulu, buat bubuh itu. Betul ke salah? Salah tak betul. Rupanya bubuh air tu dengan terpoyak terus ya. Tak ada payah tumis-tumis.
Nanti kita tak reti tapi buat-buat reti. Umpamanya, tu jadi tak sedap tu. Saya. Umpamanya. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya bagaimana hebatnya kejujuran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Khadijah kan baginda Nabi Rasulullah sallallahu budi pekerti Khadijah pada masa baginda belum dilantik menjadi nabi adalah melalui kata-katanya ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Kembali dalam keadaan menggigil. Tuan-tuan ingat balik peristiwa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ingat balik peristiwa tu. Nabi pergi berkhulwah. Nabi sebelum terima wahyu. Nabi tengok di Mekah ni maksiat banyak. Zina, minum arak, mencuri, merompak, banyak sangat maksiat di Mekah masa itu. Maka Nabi keluar uzlah. Uzlah ni apa dia? Menyembunyikan diri, bersendirian untuk beramal ibadah lillah kepada Allah. Itu yang Nabi duduk di Gua Hira. Yang tukang siap bekalan Khadijah. Khadijah siapkan bekal. Istilah kita bekal makan lah, tuan-tuan. Dia siapkan bekalan makanan seminggu. Sebab tu kalau dulu-dulu dia salai. Ikan tu dia salai, daging dia salai. Sebab salai ni boleh tahan lama. Betul ya makcik ya? Saya tak pandai bab-bab ni. Saya tahu masuk peti air ya. Salai-salai ni tak reti. Jadi, tuan-tuan, Khadijah siapkan. Setiap kali Nabi nak pergi, Khadijah akan tanya berapa lama? 10 hari. Maka Khadijah siapkan bekalan 10 hari. Sebulan. Khadijah siapkan bekalan sebulan. 3 hari. Khadijah siapkan bekalan 3 hari. Tuan-tuan ya? Nabi pun pergi. Habis bekalan, Nabi balik. Khadijah siapkan. Tiap kali. Adat orang dulu-dulu ya. Adat orang dulu-dulu. Suami nak keluar pergi kerja, pergi mana-mana, siap bekal. Dulu-dulu mana ada kantin-kantin? Tak ada. Mana ada kedai-kedai makan tepi-tepi jalan? Tak ada. Siap bekal. Makan bekal. Zaman sekarang, kalau makan bekal, dia makan kata apa? Pakcik, takut bini ke? Bawa pejabat, bawa bekal. Makan. Takut bini bawa bagi bekal. Ngajak pergi makan, jom kita pergi kedai sana. Aku dah ada bekal. Jom lah, takut bini lah kamu ni. Ni tuan-tuan ya. Tapi dulu-dulu, opah-opah dulu-dulu ya. Siap bekal. Suami pun kadang-kadang bukan nak makan luar sangat. Tapi sebab tak ada di rumah. Balik-balik Malaysia tu, buka tudung saji, udah habis makan. Tu yang pergi lepak di kedai tu. Bila dah duduk di kedai, makan roti canai 2 keping je pun, paling banyak. Mana mau sampai 3 keping, tak mau. Ni sekeping je. Ni rakan sahabat saya ni kalau pergi sekeping je. 2 pun tak boleh. Sekeping je. Dia tak maunya 2. Sebab tu bini pun tak mau 2. Nyembang ni orang lelaki, tak ada sembang lain. Apa sembang orang lelaki? Sembang kahwin 2. Tapi macam-macam jangan risau, kami ni nyembang aja berani. Nyembang aja. Orang lain dia dah jumpa ubat berani tu. Kami tak jumpa lagi, mana dijual ubat berani makcik oi. Cik khabar kan. Tak jumpa lagi. Baik, sambung. Ini di antara bukti yang paling jelas ketinggian budi pekerti Khadijah pada masa baginda belum lantik. Menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dan kembali dalam keadaan yang menggigil. Khadijah berkata, tidak, sama sekali tidak, demi Allah,
Allah tidak akan menghina engkau sama sekali. Sesungguhnya engkau akan menghubungkan silaturahim. Engkau akan membela orang yang lemah. Engkau akan mengusahakan barang yang tiada. Engkau akan menghormati tetamu dan engkau akan menolong menegakkan kebenaran. Tuan-tuan, kan masa balik tu Nabi takut. Nabi menggigil, selimutkan aku, selimutkan aku. Oh, apalah balik. Siapa dia? Nabi tak kenal masa itu. Takut dia. Selimutkan aku, selimutkan aku. Dan ketika itu tuan-tuan ya, bila turun ayat yang pertama, minta maaf saya bangun sikit. Ini kita masuk sikit bab Al-Quran ya. Bila turun ayat yang pertama, Iqra. Iqra, minta maaf tulisan cantik, Bismi Rabbika. Baca dengan Iqra baca, Bi dengan ismi, nama, Rabb, Tuhan, kamu. Dia ada 4 makna. Iqra baca. Betul lah makna Iqra tu baca, ya. Tapi bukan baca saja. Bismi dengan nama, Rabb, Tuhan. Baca dengan nama Tuhan. Maknanya ayat ini ayat akidah. Ayat apa? Ayat tauhid. Apa makna tauhid, akidah? Maknanya ialah keesaan kita pada Allah. Baca dengan nama Tuhan. Baca dengan nama Allah. Sebab tu setiap benda kita nak bismillah, kita nak buat kereta, bismillah, nak naik motor, bismillah, kita nak pakai baju, bismillah, nak ikat serban, bismillah. Semua benda, bismillah. Dalam kitab Afatun ala Tariq, karangan Dr. Sayyid Muhammad Nuh, ada satu hadis berkenaan dengan tidur. Bila tidur, Iblis datang. Iblis akan ikat tengkuk kita dengan 3 uqdah, 3 ikatan. 3 ikatan. Dia ikat di tengkuk kita ni masa tidur. Tak nampak pun, tak ada pun tali. Memang tak nampak. Iblis pun tak nampak ke makcik nak nampak Iblis? Makcik nak nampak tak Iblis? Oh, jangan. Kalau dia memunculkan diri jenuh kita, dia serupa cerita dulu-dulu duduk asrama. Sini tak ada rasanya. Dulu duduk asrama. Jadi konon nak jadi baik sikit. Bangun pukul 3 pagi, mandi makcik. Saya bertiga masa tu, seorang dah meninggal, kawan saya. Pukul 3 pagi bangun mandi. Jadi semayang. Ada hari rajin semayang, ada hari tak rajin, tak semayang. Banyaknya tak rajin. Yang rajin sekali-sekala je. Amin. Di belakang. Ramai pula orang amin ni. Kita semayang seorang je. Tapi dengar amin tu. Itulah kali terakhir. Bangun 3 pagi. Tak bangun dah 3 pagi. Risau. Jangan tuan-tuan. Dah dengar pun dah risau. Di surau tempat saya tu, dia mengadu. Saya kebetulan pengurusi surau. Dia mengadu, Ustaz, kita roboh kelas store ni. Bahaya Ustaz. Time maghrib, lepas maghrib, antara isyak tu, time kuliah tu, nak pergi buang air, pergi masuk bilik air, lalu store. Bilik air kami ni kena lalu store tu. Ada orang bagi salam, Ustaz. Katanya. Assalamualaikum, katanya. Tengok kiri kanan, depan belakang, tak ada orang. Itu
tempat mandi jenazah tu dalam store tu tanya. Memang kami simpan tempat mandi jenazah tu dalam store. Jadi dia mau cerita, ada orang bagi salam, saya tak pernah kena lagi. Tapi jangan pula minta saya kena pula. Ustaz, kita robohlah store tu tanya. Saya tak berani saya pun kata. Tak nampak boleh jadi jin. Tapi jin ni, kalau jin ni jin kafir, dia takkan bagi salam. Yang bagi salam ni mesti orang ataupun jin Islam. Yang semayang belakang kita, amin, tadi mesti jin Islam. Jadi jawab je lah, Assalamualaikum, salam. Berani sikit, tanya khabar apa? Khabar. Ustaz cakap senang lah, tak kena lagi. Jadi akhirnya mesyuarat kami hari apa baru ni? Hari Rabu baru ni. Mesyuarat surau, kami setujulah nak roboh store tu. Bagi salam punya pasal. Siap ada lift. Ay, bukan main, saya risau karang di dalam lift tu pula bagi salam karang. Tapi tak apalah, anda pusat mesyuarat kata nak roboh, kita robohkan. Sebenarnya, dia mesyuarat tuan-tuan. Tapi roboh-robohnya sangat. Satu hari, Nabi bersabda, manusia ini ada korin. Korin ni apa? Dia pendamping. Kita ni semua ada pendamping. Aisyah cerita balik. Nabi kata pendamping ni dua. Wa qarinahu minal malaikah wa qarinahu minal jin. Ada orang pendampingnya malaikat. Hadis ni adalah kitab Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah. Ada. Sirah juga tapi kitab lain dalam kitab Sirah Nabawiyah Fiqhul Harakah. Ada kitab tu di dalam bonek. Wa qarinahu minal malaikah. Ada orang yang imannya kuat, amalannya banyak, malaikat akan damping dia. Tapi ada orang yang malas mayang, malas puasa, tak tutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar pendek, wa qarinahu minal jin. Korin, pendamping yang akan berdamping dengan dia ialah daripada jin. Kalau jin Islam tak apa, fine, okey. Tapi kalau jin kafir, itu yang buat maksiat. Jin duk bisik, tak apa, minum jarak tu sedap kata dia. Minumlah. Nampak tu yang buat maksiat. Jadi kita ni kalau dapat doa pada Allah, perbanyakkan amalan, zikir banyak-banyak, biar kita ni pendampingnya daripada malaikat. Nak tarik macam mana tali yang diikat oleh iblis tu tadi? Rupanya Nabi sebut, bila bangun daripada tidur, istaiqadha, bangun kamu daripada tidur, fazakarallah, maka ingatlah Allah. Bangun tidur, baca doa, ingat Allah. Apa doa bangun tidur makcik? Oh ya, alhamdulillah. Okeylah tu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa. Ataupun panjang sangat ustaz, weh dah tua-tua ni susah nak ingat ni. Baca Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa-apa saja yang boleh mengingatkan kita pada Allah. Kalau boleh baca doa tu dapat sunnah Nabi Rasulullah. Bila baca doa fazakarallah, akan tercabut uqdatan. Akan tercabut satu ikatan. Dia ikat tadi berapa? 3. Baru cabut satu. Macam mana nak cabut yang kedua? Bila mana dia berwudu, maka akan tercabutlah ikatan yang kedua. Baca doa, bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian
Dia sambung lagi, Allahumma bismika ahya wa amut. Dia tidur balik. Bangun baca doa je rupanya, lepas tu tidur balik. Tak jadi. Tak tercabut ikatan yang kedua, kena ambil wuduk. Ambil wuduk baru tercabut ikatan yang kedua. Fasalla, dan dia solat, barulah tercabut ikatan yang tak boleh gunting, tak boleh pakai pisau, benda tak nampak, ghaibiyat, perkara yang ghaib yang Allah tak bagi nampak. Sebab itu bangun pagi baca doa, bangun pagi ambil wuduk, bangun pagi solat. Adik-adik di sekolah okey, tak apa, tak ada masalah. Di rumah rumah time cuti, ya Allah Rabbi, susahnya bangun nak gerak. Sini tak apalah ustaz, tolong gerak. Ustaz buat uratan tak? Gerak. Bunyi uratan pintu. Geram tak rasa masa tu? Kamu tu ustaz ni, aku nak tidur. Kacau ya. Tak apa, saya memahami. Saya pun pernah jadi budak asrama. 5 tahun duduk asrama. Geram betul. Ada sekali, masa kata 5, saya jadi susah bangun. Duduk asrama susah bangun. Bila dengar motor ustaz ni, terus duduk di katil. Ustaz pun lalu. Bagus Faisal ni dah bangun katanya. Selalu datang tidur lagi, tapi hari tu bangun katanya. Bagus Faisal. Ustaz ni pun hidup lagi. Ada ngajar dekat ini Depan tu sikit je kang. Malas sebut sekolah mana. Mahat Al-Ummah. Saya form 4, form 5 di Mahat Al-Ummah. Tuan-tuan, selalunya ustaz tu dia sekali round aja. Lepas tu dia terus surau. Barin balik, tidur balik. Hari tu, subuh tu, ustaz tu round 2 kali. Semalam dia round sekali, kemarin round sekali, 3 hari lepas round sekali. Hari tu round 2 kali. Dia bawa kitab tebal ini. Nak ngajar karang kuliah subuh. Dia tengok tengah tidur tu, dia angkat kitab ni. Pang! Dia bagi. Sampai sekarang, panas pipi. Tapi alhamdulillah, perempuan bangun subuh. Kalau tak bangun, kata 5, dah balik ke belum? Kata 5 dah balik. Bila dah balik, balighun mukallafun. Balik, dan dia sudah dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Tak semayang, tanggung sendiri pahala. Kat rumah yang Allah Rabbi. Ustaz Bakri sampai dah? Kat rumah yang. Rumah saya 2 tingkat makcik. Mak gerak pagi-pagi. Faisal bangun. Ya. Mata pejam. Tapi ya. Bangun? Tak bangun. Mak kan. Kalau dia dengar diam, tak bunyi bilik ayah. Faisal bangun. Dah. Tuan-tuan. Sekali je bunyi tangga tu. Terus bangun. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tangga tu bukan mak, bapak. Mak dia tak naik. Ayah saya naik, abah saya naik. Abah askar. Geron. Askar dia. Garang. Nampaknya. Terus at-tahiyatul. Jadi buka pintu tengok, tengah semayang. Alhamdulillah. Dia nak keluar tu dia patah balik. Apa semayang bukan suruh pendek kamu ni? Pakai seluar tak kat lutut tu. Kata kita budak dulu kan. Marah dia ambil rotan, dihayunya. Kamu menipu. Ayah, semayang sebab takut rotan. Jadi jujur. Kena jujur macam Nabi Rasulullah. Jadi adik-adik,
Kalau di sekolah ni boleh bangun subuh, di rumah pun bangun subuh. Ni bulan 2 ni cuti lama Sebulan. Dah habis cuti? Oh tak ada cuti. Bagus tak ada cuti. Tak, hikmah tak ada cuti apa dia? Boleh bangun subuh kalau dekat rumah. Tu yang tadi at-tahiyah sampai pakai seluar pendek tadi tu. Silap-silap baju minta pakai. Wallahu ta'ala alam al-fadil. Tuan Guru Ustaz Bakri, kita dah sampai, jadi kita berhenti dalam muka surat yang ke-6. InsyaAllah nanti kita InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah muftah alaina, Allah muftah alaina, Allah muftah alaina. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di Gaza Palestin ya Allah. Bantulah ibu-ibu di Gaza Palestin ya Allah. Bapa-bapa, anak-anak di Gaza Palestin ya Allah. Berikanlah mereka kegembiraan seperti mana kami bergembira pada hari ini. Kami boleh bersekolah hari ini. Anak-anak di Palestin tidak boleh dimusnahkan oleh rejim Israel ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar Rasulullah.